Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Ustaz Sirajuddin serta rakan-rakan pendengar sekalian. Baiklah, pada hari ini saya, Syazwina binti Muhammad Salahuddin Abdul Razak akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek pengajian akidah dan fiqh berkenaan kaedah fiqh isu LGBT. Sebelum kita mengupas kaedah fiqh isu LGBT ini, marilah kita sama-sama kenali dahulu siapakah sebenarnya golongan LGBT ini. LGBT ialah ringkasan bagi golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Istilah perubatan bagi penyakit ini ialah Gender Identity Disorder iaitu GID. Secara umumnya, kita dapat lihat terdapat 2 kategori yang utama iaitu golongan gay, hubungan jenis sesama lelaki dan lesbian iaitu hubungan jenis sesama wanita. Lesbian dalam pandangan ulama fiqh dinamakan sebagai golongan musahaqah. Bisexual pula ialah individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan seks terhadap lelaki dan perempuan. Transgender pula merujuk kepada seseorang yang identiti jantinanya berlawanan dengan norma tradisi serta ciri fizikalnya, misalnya seperti golongan maknyah dan pengkit. Malah sesetengah mengubah ciri fizikal mereka melalui pembedahan. Golongan LGBT ini juga ialah golongan yang menghadapi kekeliruan identiti dan kebanyakan daripada mereka beranggapan bahawa mereka terperangkap dalam fizikal jantina yang berlawanan dengan minda dan perasaan mereka. Seterusnya kita dapat lihat mengenai statistik yang dinyatakan oleh JAKIM pada tahun 2018 bahawa sebanyak 310,000 golongan homoseksual dicatatkan dan transgender sebanyak 30,000 orang dengan peningkatan 200% dalam tempoh 20 tahun. Isu LGBT ini semakin menular di kalangan rakyat Malaysia dan mengundang pelbagai jenis penyakit seperti HIV, hepatitis B, sexual transmitted disease iaitu STD dan sebagainya. Golongan ini bertentangan dengan agama, nilai budaya dan fitrah manusia serta ditegah oleh agama Islam. Seterusnya, marilah kita lihat kepada isu semasa dan masalah berkenaan golongan LGBT ini. Di Malaysia, isu transseksual dianggap sebagai fenomena kompleks yang merangkumi isu psikologi, biologi, persekitaran dan juga sosial mereka yang terlibat. Kajian ke atas kelompok golongan LGBT ini mendapati bahawa 65% daripada golongan transgender ini menjadikan aktiviti pelacuran sebagai salah satu mata pencarian mereka. Manakala 25% daripada mereka yang terlibat dengan kelab malam, manakala 10% sahaja yang melibatkan diri manakala 10% sahaja yang melibatkan diri dalam kegiatan lain seperti perniagaan. Siapakah golongan yang terlibat dengan LGBT ini sebenarnya? Mereka ialah pesakit yang memerlukan rawatan daripada pakar psikiatri dan mereka yang memperjuangkan tuntutan hak asasi bagi membela golongan LGBT ini. Golongan ini dilabel sebagai menyimpang dari norma masyarakat serta sering dipinggirkan. Oleh kerana itu, mereka cuba menuntut hak supaya masyarakat menerima dan mengiktiraf kehadiran mereka. Kajian terkini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, mendapati bahawa 50% daripada kes baru HIV yang direkodkan pada 2017 adalah berpunca dari aktiviti homoseksual dan biseksual. Dalam kajian IBBS oleh KKM juga mendapati bahawa prevalence
HIV adalah tinggi dalam kalangan golongan homoseksual gay. Melalui kegiatan homoseksual ini juga mendatangkan kemudaratan bukan sahaja kepada kesihatan mereka, malah dari sudut psikologi seperti menyebabkan mereka kemurungan. Permasalahan ini juga bukanlah sesuatu perkara yang baru dan telah lama berlaku terutamanya dalam kalangan kaum Nabi Lut AS iaitu kaum Sa'dum dan juga kaum Amoro di suatu daerah di negeri Syam. Allah telah melaknat kaum ini kerana perbuatan homoseksual mereka yang telah tercatat dalam surah Al-A'raf ayat 77 sehingga ayat 82 dengan menimpakan mereka batu serta menterbalikkan bumi lalu dihempapkan ke atas mereka. Kawasan tersebut kini dikenali sebagai Laut Mati sebagai bukti azab dan peringatan Allah kepada umat Islam. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula kepada hukum dan dalil berkaitan isu LGBT ini. Islam melarang keras lelaki yang menyerupai wanita dan sebaliknya iaitu wanita yang menyerupai lelaki. Berdasarkan sabda Nabi SAW iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan lelaki yang menyerupai perempuan dan golongan perempuan yang menyerupai lelaki. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan ketegahan Islam terhadap golongan maknya dan pengkir ataupun tomboy. Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah berkata, zahir lafaz hadis ini merupakan tegahan daripada menyerupai dalam apa jua keadaan, namun yang sering diketahui oleh masyarakat ialah mereka akan menyerupai pakaian, perwatakan, pergerakan, tetapi tidak ada penyerupaan perkara yang baik. Golongan transgender ini dilaknat oleh Nabi SAW kerana perbuatan mereka daripada pelbagai sudut sehingga benar-benar menonjolkan seseorang itu sebagai wanita dan bukan lagi jadi lelaki. Golongan ini lebih dikenali dalam kalangan masyarakat dengan panggilan maknya atau pondan dengan perwatakan lembut seperti wanita dan mengubah bentuk badan mereka menjadi wanita. Malah, perwatakan mereka lebih menonjolkan diri sebagai seorang wanita. Kita dapat lihat dalam konteks masyarakat kini, terdapat lebih ramai golongan ini yang berbangga untuk mengubah diri dan fitrah diri mereka, namun ianya menunjukkan bahawa mereka cuba untuk melawan dan mengubah ciptaan Allah. Golongan homoseksual oleh golongan LGBT ini disebut juga sebagai kemunculan tanda-tanda kiamat. Sebanyak perbuatan lesbian juga disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. Tersebarnya perbuatan lesbian dan gay pada akhir zaman seperti hadis Anas bahawa baginda SAW bersabda, إذا اصطلحت أمتي خمسا فعليهم الدمار إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. Maksudnya, apabila umatku menghalalkan 5 perkara, maka kehancuranlah ke atas mereka apabila terzahir laknat melaknat, meminum arak, memakai sutera bagi lelaki, mengambil penyanyi wanita, lelaki menjadi gay dan wanita menjadi lesbian. Berdasarkan sabda baginda ini menunjukkan
Sememangnya akan berlaku perkara sedemikian dalam kalangan umat akhir zaman, iaitu berlakunya gejala homoseksual dan transgender seperti yang berlaku pada kaum Nabi Lut AS. Selain melaknat hubungan sesama jantina, Islam juga melarang keras lelaki yang menyerupai wanita dan sebaliknya, kerana ia merupakan faktor yang boleh mengundang berlakunya perbuatan maksiat dalam kalangan masyarakat. Contohnya, dalam fiqh sebelum dikeluarkan sesuatu hukum, adanya kaedah fiqh yang digunakan untuk menentukan hukum tersebut. Kaedah kubra yang utama berkait dengan isu LGBT ini ialah la darar wa la darar, iaitu tiada mudarat dan memudaratkan. Serta kaedah ini merupakan lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam kitab Aida Al-Qawaid Fiqhiyah, secara ringkasnya mendapati bahawa kaedah ini menyatakan adalah haram dan tidak dibenarkan untuk menyebabkan kemudaratan kepada mana-mana individu sama ada secara material atau maknawi kepada agama, diri, keturunan, maruah atau terhadap harta mereka. Pecahan akidah kaedah kubra ini berdasarkan kitab tersebut yang berkait dalam menyokong dasar hukum isu LGBT ini ialah ad-darar yuzal, iaitu kemudaratan harus dihilangkan dan dar al-mafasid ula min julbu masalih, iaitu menolak kejahatan itu lebih baik daripada menerima manfaat. Kebanyakan ulama mengungkapkan kaedah kubra la darar wa la darar ini dengan lafaz ad-darar yuzal dan menjadikan hadis ini sebagai asas kepada pembinaan hujah. Baiklah, seterusnya kita akan lebih mengupas secara lebih mendalam kaedah fiqh yang digunakan pada slide yang seterusnya. Yusuf Al-Qardawi berpandangan bahawa perilaku homoseksual ini bertentangan dengan fitrah manusia. Perlakuan ini merosakkan sifat kelakian dan merobek hak-hak wanita serta sememangnya patut ditegah bagi menghilangkan kemudaratan agar kemaslahatan hubungan lelaki dan wanita terjaga. Oleh itu, pecahan asas kaedah fiqh ini iaitu kaedah keempat yang dipelajari bersesuaian dengan isu LGBT, iaitu kemudaratan harus dihilangkan. Huraian lafaz ini menurut Muhammad Hanif 2019, mudarat yang berlaku wajib dihilangkan dan tidak harus dibiarkan berterusan ada. Lafaz kaedah ini merujuk kepada mudarat yang benar-benar ada kerana sesuatu yang hendak dihilangkan itu mestilah terlebih dahulu ada atau telah berlaku. Perkara ini juga termasuk di bawah makna dihilangkan, iaitu dialihkan atau dipindahkan. Lafaz ini dapat dikaitkan dengan kemudaratan yang terjadi, iaitu berlakunya penularan perlakuan maksiat, memudaratkan kesihatan sehingga memperoleh penyakit. Kemudaratan ini perlu dihilangkan dan dihindari daripada berleluasa dengan pencegahan serta tindakan diambil terhadap perlakuan golongan LGBT ini yang telah berlaku setelah sekian lama dan semakin berkembang di Malaysia kini. Seterusnya, kupasan lanjut yang berdasarkan kaedah ketujuh iaitu menolak kejahatan itu lebih baik daripada menerima manfaat. Kebanyakan isu LGBT berlaku kerana menjadikan kegiatan pelacuran sebagai sumber pendapatan dan wang pencarian yang dapat memberi manfaat kepada mereka. Namun begitu, perbuatan ini tetap haram di sisi Islam dan ditegah kerana lebih banyak mendatangkan kemudaratan serta sudah jelas dilarang dan ditegah dalam hadis
dan ayat Al-Quran. Berdasarkan kaedah fiqh ini juga, kejahatan yang berlaku ini menyebabkan lebih banyak kesan negatif sama ada terhadap diri mereka ataupun terhadap masyarakat. Maka mereka perlu ditegah daripada meneruskan kegiatan tersebut. Maka penentuan hukum haram dan penegahan terhadap golongan LGBT ini juga disokong supaya lebih mengutamakan menolak kejahatan yang berleluasa daripada menerima manfaat. Kegiatan golongan LGBT ini seperti yang kita lihat dalam pembentangan isu LGBT sebentar tadi telah merungkaikan dan membuktikan pelbagai bentuk kemudaratan yang berlaku serta disokong oleh kajian daripada pakar-pakar yang berada di Malaysia. Golongan transgender ini yang sanggup menanggung kesakitan mengubah tubuh, rupa dan lain-lain demi mengikut hawa nafsu semata-mata, dan ia menunjukkan suatu perbuatan menzalimi diri mereka sendiri. Pengajaran daripada kisah kaum Sa'dum yang diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan ianya merupakan suatu aktiviti haram dan dilaknat oleh Allah kerana jelas-jelas telah mengubah ciptaan Allah dan melawan fitrah manusia. Maka kita dapat lihat kaedah fiqh yang digunakan bagi mendasari penentuan hukum terhadap isu LGBT dan bentuk tindakan yang harus dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Oleh itu, pencegahan untuk membendung penularan isu LGBT ini harus dilaksanakan. Di Malaysia, terdapat 3 bentuk pencegahan yang dilaksanakan iaitu perundangan, bimbingan dan juga dari segi dakwah. Perundangan iaitu Akta 355, hukuman penjara dikenakan selama 3 tahun, denda RM5,000 dan 6 kali sebatan kepada golongan ini. Serta dari segi bimbingan, pihak JAKIM telah melaksanakan program bimbingan menyantuni golongan LGBT dan membantu mereka yang ingin bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Sertanya dari sudut bimbingan dakwah pula, adanya penyelaras program dakwah kerjasama agensi kerajaan dan NGO yang berkaitan bagi mendidik serta membantu mereka daripada terjebak dengan lebih mendalam kepada perlakuan maksiat ini. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa penentangan serius oleh pelbagai pihak terhadap isu LGBT ini daripada berleluasa, serta penegahan yang dilaksanakan dari sudut hukum Islam perlu dikaji mengikut fiqh kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berteraskan agama Islam sebagai agama rasmi masyarakat Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.